Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bukan demokrasi yang mati, tapi perjuangan asal PASLA yang mati. Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria, secara tiba-tiba melenting apabila mengetahui Anwar Ibrahim mengarahkan agar keputusan PRU 15 untuk Parlimen Bagan Datuk tidak dikira semula. Sebelum itu, Setiausaha Politik Kanan Anwar, Samsul Iskandar Madakin, mendedahkan perkara itu dalam satu wawancara. Untuk rekod, dalam PRU 15 Parlimen Bagan Datuk, Samsul tewas kepada Datuk Seri Zahid Hamidi dengan hanya majoriti 348 undi. Datuk Seri Zahid memperoleh 16,578 undi berbanding Samsul yang mendapat 16,230 undi dan Perikatan Nasional yang diwakili Dr. Faiz Naaman sekadar memperoleh 8,822 undi. Malah, Razman menuduh arahan Anwar itu sebagai bukti telah wujud konspirasi antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan campuran. Sangat mengejutkan apabila Razman turut menganggap kerajaan perpaduan yang ditubuhkan hari ini bukan atas titah yang di-Pertuan Agong sebagaimana yang didakwa. Penulis mengakui sebagai orang kuat kepada Anwar, Samsul sepatutnya tidak bertindak sembrono dengan mendedahkannya kepada umum. Pendedahan ini hanya akan menimbulkan spekulasi dan ibarat memberi peluru percuma kepada musuh. Ia akan dilihat Samsul seolah-olah tidak boleh menerima hakikat kekalahan dengan memperlekehkan kemenangan Datuk Seri Zahid Hamidi. Tetapi penulis tidak nampak di manakah asas dakwaan yang dibuat oleh Razman Zakaria. Ketika Anwar memberikan arahan tersebut, peluang untuk PAS dan Perikatan Nasional menjadi kerajaan sebenarnya lebih terbuka. Ini terbukti apabila pengerusi parti mula-mula dipanggil menghadap adalah Anwar mewakili Pakatan Harapan dan Muhyiddin Yassin serta Hadi yang mewakili Perikatan Nasional. Kalaupun sekiranya Anwar dan Datuk Seri Zahid sudah ada persetujuan, ianya tidak akan berlaku sekiranya Perikatan Nasional akur dengan titah yang di-Pertuan Agong. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bukanlah pilihan pertama Baginda, tetapi kerajaan, kerjasama Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional PN. Hanya selepas Muhyiddin dan Hadi bersikap angkuh dan biadab terhadap yang di-Pertuan Agong, barulah Barisan Nasional berada dalam pertimbangan Baginda. Realitinya, demokrasi di negara kita tidak mati, tetapi kerakusan pemimpin PAS kepada kuasa yang telah menyebabkan perjuangan asal parti PAS mati. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita digemparkan dengan keputusan Najib menarik balik rayuan berhubung perintah injuksi Mareva berjumlah 681 juta US dollar. Najib Razak menarik balik rayuan bagi mengenepikan perintah injuksi Mareva yang diperoleh 1MDB serta anak syarikat pelaburan strategik negara itu terhadapnya daripada melupus atau mengurangkan nilai mana-mana asetnya di Malaysia sehingga 681 juta US dollar. Peguam bekas Perdana Menteri itu, Muhammad Ferhan Muhammad Safi, memberitahu mahkamah rayuan pagi ini bahawa rayuan itu telah menjadi akademik. Bagaimanapun, Peguam Najib tidak menjelaskan
apa yang dia maksudkan dengan perkara itu menjadi akademik. Sehubungan itu, panel dipengerusikan Hakim Lee Swee Seng yang bersidang bersama Chu Kang Se dan Azman Abdullah membatalkan rayuan berkenan dan memerintahkan defendant membayar kos RM30,000 kepada 1MDB dan 4 anak syarikatnya. Injuksi mereka ialah perintah mahkamah yang menghalang seseorang daripada melupuskan harta sementara menunggu penyelesaian tindakan undang-undang. Peguam Ku Guan Huat yang hadir bersama Siva Kumar, Kanaga Sabai mewakili 1MDB dan 4 anak syarikatnya iaitu 1MDB Energy Holding Limited, 1MDB Energy Ltd, 1MDB Energy Langat Ltd dan Global Diversify Investment Company Ltd memohon RM30,000 sebagai kos guaman seperti yang dipersetujui oleh pihak terlibat dalam rayuan itu. Kerajaan melalui 1MDB dan anak syarikat memfailkan saman terhadap Najib dan 14 yang lain pada Mei 2021 atas dakwaan salah nyata palsu, pelanggaran kewajipan berkanun dan pengayaan yang tidak adil. Pada mulanya, 15 individu termasuk Najib dinamakan sebagai defendant. Bagaimanapun, prosiding dihentikan terhadap 7 daripada defendant termasuk bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman dan Sahrul Azhar Ibrahim Helmi, bekas pengarah C. Lodin Wan Kamarudin, Ismi Ismail, Ong Gim Huat, Asvin Jenatan dan serta bekas Ketua Pegawai Kewangan Azmi Tahir. Selain Najib, prosiding melibatkan defendant yang masih berjalan ialah Lo Ai Xuan, juga dikenali sebagai Jasmine Lee Lo, Tan Keng Chi, Gi Cho Heng, Vincent Ko, Nick Faisal Arif Kamil, Kevin Tan dan Radi Muhammad. Pada 2022, 1MDB memperoleh instruksi terhadap Najib dan ejennya membekukan aset yang berkaitan dengan tuntutan 681 US dolar juta terhadap Najib sebelum selesai saman sivil. Instruksi itu juga menghadkan Najib untuk mengeluarkan tidak lebih daripada RM100,000 sebulan bagi perbelanjaan sara hidup dan guaman. Sekiranya Najib memerlukan lebih daripada itu, Najib perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada peguam yang mewakili 1MDB dan anak syarikatnya. Pada 27 September tahun lepas, Mahkamah Tinggi mengekalkan instruksi itu susulan perbicaraan antara Najib. Najib rayu keputusan itu di Mahkamah Rayuan atas perbicaraan dijalankan hari ini. Sementara itu, perbicaraan kes ini dijadualkan selama 5 hari bermula 24 Julai depan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada netizen kata, Wan Faisal tak tahu malu, atau Wan Faisal sebenarnya tutup malu diri sendiri. Hari ini kita digemparkan apabila Wan Faisal yang dah digantung parlimen sebelum ini hadir juga ke parlimen. Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal tetap hadir ke parlimen hari ini walaupun sudah digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan bermula 18 Julai lalu. Saudara-saudara sekalian, yang mengejutkan kita ialah mengapa orang yang dah digantung hadir pula ke parlimen, padahal yang tak digantung pula tak rajin datang ke parlimen. Adakah kehadiran Wan Faisal semata-mata hanya meraih simpati ataupun meraih populariti yang menunjukkan kononnya beliau benar-benar mahu hak beliau? Sedangkan 3 top
dalam pembangkang. Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin dan Hadi Awang pula tak hadir ke Parlimen. Mengapa 3 orang yang wajib hadir ini pula tak hadir? Orang yang tak boleh hadir pula hadir. Itu memang mengejutkan kita. Sejauh mana keikhlasan Wan Faisal hadir ke Parlimen itu. Ahli Parlimen Machang yang digantung kerana menggunakan surat layang dalam hujahnya itu memberitahu kehadirannya sebagai pemerhati. Tetap hadir ke Parlimen sebagai pemerhati, kata Wan Faisal. Menyokong dan membantu rakyat-rakyat yang rakan-rakan yang berbahas, katanya di platform X. Pada 6 Julai lalu, ketika sesi perbahasan di Dewan Rakyat, Wan Faisal menuntut penjelasan berhubung keputusan penjualan sebahagian saham MAHB selepas dia mendakwa menerima surat layang mendedahkan dalang di sebalik keputusan tersebut. Malah mengejutkan banyak pihak apabila Wakil Rakyat Perikatan Nasional itu secara terbuka turut menamakan individu terbabit yang didakwanya pegawai atasan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Dalam sesi penggulungan usul berhubung penggantungan Wan Faisal pada 18 Julai lalu, Datuk Seri Azalin Othman Said berkata, ketetapan perlu dibuat bagi mengelak budaya buruk dalam kalangan ahli parlimen yang merujuk kepada perkara tidak sahih dalam Dewan Rakyat. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi itu, ahli parlimen sebaliknya perlu mencari jalan menyiasat surat layang tersebut seperti merujuknya kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam, membuat laporan polis atau bertanya kepada menteri yang bertanggung jawab. Kita ini bertanggung jawab. Jika kita rujuk dokumen sahih, saya yakin kerajaan tidak ada masalah, tapi jangan kita pakai surat layang sebab kita akan membuat floodgate semua dalam Dewan Guna Surat Layang. Tanggungjawab kita buat undang-undang, bukannya tuduh ikut surat layang yang orang hantar. Saya faham dan simpati dengan Machang. Kalaulah Machang minta maaf atau cakap macam ni, saya mungkin silap. Saya dapat surat layang, saya tidak percaya, tapi saya nak tanya betul atau tidak. Itu tiada masalah. Tapi beliau duduk, benda itu tular. Macam parlimen menyokong apa yang Machang cakap. Hanya kerana kita yang berhormat, jangan kita berkelakuan seolah-olah melebihi undang-undang, tegas Azalina. Beliau turut menambah nama pegawai atasan KWSP yang disebut Wan Faisal ialah pegawai kerajaan, sekaligus melanggar peraturan Dewan Rakyat yang tidak membenarkan ahli parlimen menyebut kelakuan atau sifat mana-mana pegawai kerajaan selain dalam menjalankan urusan sebagai pegawai kerajaan. Saudara, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa yang tak kenal dengan Tun Faisal? Siapa yang tak kenal dengan Papa Gomo? Siapa yang tak kenal dengan Cikgu Ban? Tiga-tiga orang ini digelar oleh netizen sebagai tukang tunggang isu semasa. Ada saja isu, tak pedulilah isunya itu beratkah, isunya itu apakah, dia akan ambil dan menjadikan perkara itu isu politik, modal politik spin sana-sini. Terkini, Tun Faisal cuba, netizen melihat Tun Faisal cuba menspin, cuba mengguna isu GISBH dengan anak-anak ibu bapa GISBH untuk meraih simpati, untuk meraih perhatian daripada netizen. Nampaknya kaedah apa yang digunakan oleh Tun Faisal itu makan diri. Apabila bayangkan sendiri GISBH mengecam sidang media Tun Faisal. Saya sangka, pada asalnya saya sangka apa yang dibuat oleh Tun Faisal mungkin akan dapat kredit atau dapat perhatian atau mungkin dapat
ucapan terima kasih daripada GISBH. Sebab seakan-akan Tun Faisal melindungi. Tapi rupa-rupanya apa yang dibuat oleh Tun Faisal makan diri sendiri. Makan tuan. Tun Faisal cuba konon-kononnya membantu ibu bapa yang anak mereka sedang di dalam pemulihan sekarang. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Bukan dapat pujian, dapat pula kecaman. Yang dikhawatiri pula ialah kalau tiba-tiba Tun Faisal kena saman pula. Bukankah itu satu penyesalan? Itulah orang kata, sebelum buat sesuatu, tengoklah kiri kanan dulu. Jangan terus tunggang sini sana, spin sana sini. Sebelum ini, Tun Faisal mendakwa beliau menjadi juru cakap kepada gerakan Pulangkan Anak-Anak Kami GPAK. Dalam sidang media yang diadakan, Tun Faisal mendakwa kerajaan bukan menyelamatkan kanak-kanak GISBH. Tetapi beliau menuduh kerajaan telah merampas kanak-kanak tersebut daripada ibu bapa mereka yang sah. Tun Faisal juga mendakwa tidak semua ibu bapa dari 96 kanak-kanak tersebut adalah anggota GISBH. Ada antara mereka yang tidak ada kaitan langsung dengan aktiviti GISBH. Tetapi ternyata, apa yang didakwa oleh Tun Faisal adalah tidak benar. Apa yang dikatakan dalam laporan ini, menurut sebuah video klip yang disiarkan menerusi TikTok milik Gelombang Perpaduan, ada antara ibu bapa yang hadir dalam sidang media tersebut adalah ahli GISBH. Jadi Tun Faisal kena jawab itu. Sekiranya benar, Tun Faisal mesti berikan penjelasan mengenai pendedahan tersebut dan apakah tujuan sidang media yang diadakan. Lebih mengejutkan lagi apabila pihak GISBH sendiri mengecam sidang media yang Tun Faisal adakan. Kata GISBH dalam kenyataan rasmi, kami merayu semua NGO, persatuan, ahli politik, para profesional dan individu yang tidak dilantik oleh GISBH supaya menghentikan sebarang polemik, kata mereka. Ini bagi mengelakkan polemik dan masalah ini jadi lebih besar yang pastinya akan lebih merugikan GISBH. Jadi, Tun Faisal sudahlah menggunakan isu-isu luar untuk meraih simpati dan meraih perhatian. Carilah modal politik yang lain. Ini dah tahu bahwa ada beberapa negeri telah memfatwakan bahwa ada mengharamkan gerakan-gerakan tertentu. Jadi, kenapa nak disokong atau kenapa nak dipertahankan lagi? Perdebatan dan sebagainya yang boleh menimbulkan rasa tidak senang mana-mana pihak, termasuk pihak berkuasa, kata pihak itu. Jadi, GISBH mengarah supaya dihentikan. Kami merayu agar kerajaan dan pihak berkuasa melibatkan mereka dalam sebarang urusan, melibatkan pengurusan anak-anak ahli GISBH yang kini ditahan. Kami akan mematuhi segala peraturan yang diarahkan. Menurut juru cakap sah yang dilantik pihak GISBH, Rosli Kamarudin. Jelas sekali, Tun Faisal tidak dilantik oleh pihak GISBH untuk mengeluarkan sebarang kenyataan atau sidang media yang melibatkan GISBH. Serta sangat jelas, fakta yang dikemukakan oleh Tun Faisal dalam sidang media tersebut adalah fakta yang tidak benar. Adalah lebih baik Tun Faisal tidak mencampuri urusan kes GISBH yang kini sedang ditangani oleh pihak berkuasa. Tidak perlu mengambil kesempatan atau cuba menangguk di air keruh dari kes tersebut dan untuk mendapatkan populariti politik. Jadi akhirnya GISBH mengecam sidang media Tun Faisal. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.